Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi, yang berusaha Ustazah Khadijah binti Abdullah selaku pengerusi Persatuan Persaudaraan Muslimah Salimah Sabah, seterusnya rakan-rakan jawatan kuasa, rakan-rakan guru, seterusnya ibu bapa Madrasah Salimah Kampung Saga Sabah serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kesempatan kepada kita pada pagi yang mulia ini untuk kita bertemu walaupun dalam satiang video. Tak apalah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, usaha guru-guru, usaha Salimah Sabah, usaha ibu bapa juga, dan keberadaan anak-anak di sekolah, di madrasah yang kita bina ini, insya-Allah mudah-mudahan diberkati Allah. Jadi saya mengambil kesempatan ini terutamanya untuk bercakap kepada ibu bapa ataupun waris pelajar. Kerana ibu bapa dan waris pelajar ini adalah merupakan tunjang ataupun pasak yang menghasilkan kekuatan untuk melahirkan anak-anak kita. Jadi kata Nabi SAW, anak-anak ini siapa yang akan mencorakkan mereka? Iaitu ibu bapa. Ada memajusikannya, ada menasranikannya dan sebagainya. Jadi di sini peranan ibu bapa sangat penting. Ya? Maknanya apa yang kita beri kepada anak-anak kita akan menentukan bagaimana kita di masa hadapan. Saya rasa tak ada ibu bapa yang nakkan anak dia menghadapi masa depan yang gelap. Nah, maka dengan kerana itu, kita tidak ada pilihan. Kerana itulah kita bersama-sama dengan Salimah Sabah usaha keras anak kita sudah jati diri musliminnya. Jadi bagaimana kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apabila anak-anak kita tidak diisi dengan kefahaman membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengetahui tentang hukum-hukum ataupun rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, maka bagaimanakah rupa anak-anak kita di masa hadapan? Begitu juga apabila anak-anak kita tidak boleh membaca, tidak boleh menulis dan mengira. Jadi bagaimana juga kita boleh renung, kita boleh perhatikan bagaimanakah keadaan anak-anak kita apabila anak-anak kita buta huruf, apabila anak-anak kita buta Al-Quran, apabila anak-anak kita tidak mengetahui ajaran, apalagi mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa adalah merupakan sekolah pertama anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita didik, apa yang kita bimbing anak-anak kita, maka itu adalah merupakan perlakuan mereka pada peringkat awal dan seterusnya. Jadi kalau mereka mendapat pendidikan yang baik di rumah, insya-Allah mereka akan terbentuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi maka sebagai seorang Islam, perkara pertama, kalau tuan-tuan perhati balik,
Apakah mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam adat, dalam budaya kita orang Islam, setiap anak yang dilahirkan, kalau lelaki diazankan, kalau yang perempuan diiqamahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga habis. Jadi, makanan pertama yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Islam, anak kita diberi makanan roh dulu. Mereka diperdengarkan dengan azan. Mereka diperdengarkan dengan iqamah. Kemudian barulah kita beri minum susu kepada anak tersebut. Jadi makanan roh inilah yang paling penting. Jadi pengalaman saya bila ke Sabah pada 21 hari bulan 8 dulu, ke Kampung Saga. Jadi saya mendapati daripada pengalaman saya sebagai seorang guru lebih daripada 30 tahun. Bila saya lihat kepada anak-anak, apabila saya lihat kepada cara hidup tuan-tuan dan sebagainya, saya mendapati bahawa Islam kalau tidak dijaga, kalau tidak dididik, kalau tidak diberi kefahaman kepada anak-anak, mungkin beberapa tahun lagi Islam akan terhapus di Kampung Saga. Kebetulan pula Kampung Saga ini juga menjadi tempat pihak-pihak tertentu datang mendakwah amalan mereka, agama mereka secara tidak langsung kepada anak-anak. Saya tegaskan, maknanya apa tujuan pihak Kristian Korea hendak mendirikan sekolah? Adakah ia bertujuan kebajikan, CSR semata-mata? Jawapannya tentu tidak. Mereka ada agenda untuk melemahkan pegangan Islam anak-anak kita dan seterusnya mengikut mereka. Begitu juga dengan puak-puak daripada Buddhis, Taiwan, Suci dan sebagainya. Mereka juga membawa agenda agama mereka. Tidak hanya untuk mendidik anak-anak kita, tapi sebenarnya agenda penting mereka ialah untuk menjadikan anak-anak kita orang yang lemah Islam. Jadi tuan-tuan kena bersyukur apabila Allah memberi ruang kepada saya, kepada Ustazah Khadijah, kepada Puan Nafsiah dan ramai lagi AJK, Salimah Sabah. Bergabung pula dengan guru-guru. Kita hendak memberi pelajaran yang selayaknya kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kita hendak mengenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Anak-anak orang Islam ini wajib dikenalkan dengan Al-Quran. Wajib diajar kepada mereka membaca Al-Quran. Wajib diajar mereka memahami Al-Quran. Kalaupun tidak dapat menyeluruh, tapi sekurang-kurangnya mereka memahami apakah dia perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya kita melakukannya. Dan mereka juga kena diajar apakah perkara-perkara yang mereka mesti tinggalkan untuk mereka menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islam tidak mengenal Al-Quran, kalau orang Islam tidak belajar mengenal fardu ain, kalau orang Islam tidak belajar tentang bagaimana solat, tentang bagaimana membaca Al-Quran, tentang bagaimana berakhlak sebagai seorang Islam, maka anak-anak kita ini akan menjadi orang yang sia-sia pada hari ini, lebih-lebih lagi di masa hadapan. Apabila mereka tidak berakhlak dan sebagainya, bagaimana mereka hendak berbuat baik kepada ibu bapa? Sekiranya mereka tidak pernah mendengar bagaimana sunnah Nabi SAW, bagaimana mereka akan mencontohinya dalam kehidupan. Maka kita tidak minta banyak kepada tuan-tuan ibu bapa. Nah, kita telah melaburkan lebih daripada RM30,000 untuk membaiki sekolah. Di samping juga kita menyediakan uniform, peralatan-peralatan sekolah. Nah, yang mana kita usahakan bukan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa. Alhamdulillah. Ramai orang yang ingin membantu tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang yang ingin melihat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar.
boleh sembahyang, boleh kenal Allah, boleh melakukan amalan-amalan Islam dan boleh berhubung dalam dunia yang akan datang dengan kemahiran membaca, menulis dan mengira mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenalah beri perhatian. Maknanya selalulah nasihatkan anak-anak apabila mereka tidak mahu ke sekolah ataupun mereka berminat ke sekolah Korea ataupun ke sekolah suci ataupun puak-puak evangelis. Kita kena mengajar anak-anak kita supaya mengutamakan madrasah salimah kita yang hendak memberi, yang hendak menitik beratkan kepada anak-anak kita supaya memahami agamanya, yakni agama Islam, supaya dia dapat beramal dengan agama Islam. Kemudian dia boleh membaca, menulis, mengira. Dan kita doakan apabila mereka dapat mengamalkan ajaran Islam, maka insya-Allah ibu bapa turut akan melakukan yang sama. Dan insya-Allah keberkatan daripada Allah, rahmat daripada Allah akan datang melimpah-limpah kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi, dalam satu surah An-Nisa ayat 9. Saya ambil mafhum dia ataupun makna dia. Apa Allah kata kepada kita? Allah kata, dan hendaklah takut kepada Allah akan orang-orang atau ibu bapa atau waris yang sekiranya mereka meninggalkan zuriat keturunan mereka yang lemah. Maksudnya, apabila anak-anak tidak dididik, maka anak-anak akan menjadi jiwa yang lemah, pribadi yang lemah. Dan bagaimana mereka hendak berhadapan dengan kehidupan di dunia ini dan apalagi di akhirat. Maka dengan kerana itu, Allah telah berfirman, hendaklah mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka. Nah, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan janganlah mereka berkata kecuali tutur kata mereka itu adalah yang benar. Nah, kalau kita tengok lagi banyaklah dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-A'raf. Nah, Allah menyebutkan apa? Nah, Allah menyebutkan tentang banyak surah-surah ni, nah. Tapi tulisan dia tu kecil sangat. Nah, jadi Allah menerangkan kepada kita bagaimana manusia ini akan jadi lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan. Apabila mereka tidak diberi ilmu ataupun mereka tidak diajar amal, apabila mereka tidak dikenalkan dengan keimanan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk menjadi ibu bapa yang bukan hanya memberi makan dan minum kepada anak-anak, tetapi kita menyokong supaya anak-anak kita mendapat pelajaran yang sempurna di madrasah salimah yang kita tubuhkan di kampung tuan-tuan dan puan-puan. Anak kita, tentulah itulah anak kita, harta kita, zuriat kita yang paling kita sayang. Adakah kita tergamak membiarkan mereka akan mengalami kepayahan dalam hidup, malang dalam hidup apabila mereka tidak ada ilmu agama dan juga tidak ada ilmu dunia. Sebagai ibu bapa, kita wajib menyelamatkan anak-anak kita supaya mereka mempunyai akidah Islam yang benar sebagaimana yang terakam dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak-anak kita tidak diberi pendidikan, maka mereka akan membesar dan kemungkinan mereka akan melakukan kejahatan. Nah, sekarang ini kita tengok nah, macam-macam perkara buruk yang ada. Nah, dengan dadahnya, dengan macam-macam perkara lah. Nah, dengan industri fashionnya, dengan macam-macam perkara. Yang anak-anak kita tertarik kepada perkara tersebut. Kalau kita tidak memberi kepada mereka pendidikan agama, keadaan akan menjadi lebih buruk. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Nah,
maka kita kena. Nah, kita tak nak esok-esok anak-anak kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita menjadi hamba kepada nafsu. Nah, jadi maka dengan kerana itu, marilah kita menyelamatkan anak-anak kita. Marilah kita menyelamatkan zuriat kita, keturunan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan mereka, melainkan yang pertama tentulah dengan Al-Quran. Maknanya kita kenalkan mereka dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita memahami Al-Quran. Kita beramal dengan Al-Quran. Nah, kita mengajak anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal hukum hakam, hukum hakam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya anak-anak itu kalau mereka terbiar tidak bersekolah. Kerana itulah kita telah berusaha sedaya upaya. Bahkan kita berusaha lagi untuk mencari dana-dana bagi membantu pendidikan di Sabah. Khususnya di Madrasah Salimah kita di Kampung Saga. Dan juga insya-Allah juga jika kita ada kemampuan kita akan bantu juga madrasah di Kampung Bukit, Kolombong dan di tempat-tempat yang lain. Nah, sebab pendidikan ini sangat penting. Anak-anak yang tidak diberi pendidikan, maka mereka akan membesar dan tumbuh menjadi jahat. Tumbuh menjadi jahat. Tumbuh menjadi tidak bagus. Tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Jadi bila mereka tumbuh tidak menjadi orang yang baik, bagaimana mereka hendak berbakti kepada ibu bapa? Bagaimana mereka hendak berbakti kepada masyarakat? Apalagi hendak berbakti kepada agama mereka. Jadi, perkara yang kita harapkan sangat-sangat daripada tuan-tuan dan perempuan selaku ibu bapa ialah beri sokongan kepada madrasah kita dan beri nasihat dan bimbing dan bawa anak-anak kita datang ke sekolah. Wajibkan mereka untuk mendapat pelajaran agama di sekolah kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, ini demi kemuliaan diri kita sebagai ibu bapa, demi kemuliaan bangsa kita, demi kemuliaan agama kita, tuan-tuan dan perempuan. Saya faham tuan-tuan dan perempuan adalah warga yang tidak ada dokumen, yang tidak menjadi rakyat di negara Malaysia. Tetapi walau apa sekalipun, maka ia janganlah menjadi asbab kita merosakkan masa depan anak-anak kita tanpa melalui persekolahan. Tuan-tuan, saya nak sebut pagi-pagi. Maknanya kita ibu bapa ni, kalau boleh kita solat subuh dengan anak-anak. Sebelum kita pergi bekerja, kita solat subuh dengan anak-anak. Kita beri sarapan kepada anak-anak kita. Walaupun sarapannya mungkin sekeping biskut. Jadi tak apa. Itu memadai. Atau lebih baik kalau ibu bapa dapat memberi makan seperti nasi goreng. Bukannya susah sangat pun nak buat nasi goreng. Jadi maknanya yang penting anak-anak kita datang ke sekolah dengan makan. Ataupun paling tidak kan, kalau kita boleh rebus telur. Mungkin anak kita 4 orang. Maknanya kalau telur ni mahal. Maknanya kita boleh rebus telur dan kita belah 4 sebiji telur. Kalau lagi bagus, kurang-kurang anak-anak kita makan sebelah. Maknanya telur tu 2 biji, anak kita 4 orang, makan seorang separuh. Jadi sebab telur itu mengandungi protein. Dan saya suka nak mengingatkan kepada ibu bapa, cubalah sekurang-kurangnya anak-anak kita diberi minum susu. Bukan susu pekat manis, tapi susu-susu tepung. Kalau kita ada bela kambing dan sebagainya, lagi bagus kalau anak kita dapat minuman segar. Sekurang-kurangnya anak-anak kita perlu diberi minuman susu sekurang-kurangnya separuh gelas sehari dan juga sebelah telur sekurang-kurangnya sebagai pemakanan yang akan menguatkan minda mereka, insya-Allah. Ketika saya ke Kampung Saga hari itu, saya tengok minuman air-air manis itu, air-air gas itu. Tuan-tuan dan perempuan, janganlah biarkan anak-anak kita atau kita
mengambil minuman itu secara bersungguh-sungguh. Setiap hari minum jangan. Maknanya sekali sekala sahaja. Mungkin sebulan sekali. Kerana nanti anak-anak kita akan berpenyakit dengan pemakanan tersebut. Begitu juga ibu bapa yang merokok. Jadi merokoklah di luar daripada rumah. Jangan asap rokok itu terkena kepada anak-anak kita. Dan yang lebih baiknya ialah kita mula perlahan-lahan meninggalkan amalan merokok tersebut. Nah, jadi ibu bapa, setiap sen perbelanjaan kita untuk anak-anak kita belajar di sekolah, ia merupakan satu jihad, satu perjuangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita hendak memerdekakan anak kita. Kita hendak menghalang anak kita daripada kebodohan, daripada kejahilan. Sebagai ibu bapa, kita perlu berazam, bersungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, bukan sekadar makanan sahaja, tapi yang paling penting adalah pelajaran. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, apabila mati seorang anak Adam, terputus segala amalan. Maknanya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang boleh membawa pahala kepadanya. Kecuali yang pertama, dia berinfak ataupun kita kata menyumbang harta yang mengalir, jariah. Maknanya kalau dia bagi bata seketui, dua ketui untuk buat sekolah, dia beri simen sebungkus, dua bungkus untuk dirikan sekolah. Selagi orang menggunakan sekolah itu, sekali orang menggunakan surau itu, dia derma, sekeping zinc dan sebagainya, maka pahala itu akan terus mengalir kepadanya selama mana orang menggunakan bangunan-bangunan atau binaan-binaan yang dia turut menyumbangnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maknanya ilmu yang diajar kepada orang yang bermanfaat. Mengajak orang buat baik. Jangan buat yang tak elok. Jaga akhlak dan sebagainya. Maka selama mana orang menurut amalan tersebut, maka mendapat pahala lah kepada ibu bapanya. Yang ketiganya, anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan ibu bapa. Tuan-tuan dan perempuan, apabila tuan-tuan dan perempuan mati nanti, kemudian anak kita buka Quran, baca aja Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, maka tuan-tuan akan mendapat pahala walaupun ketika itu tuan-tuan dan perempuan telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi saya memang mencari kesempatan juga untuk pergi menziarahi tuan-tuan. Nah, tapi nak cakap punya sibuk ni, kalau nak ikut saya ni Cik Ustazah Khadijah, pada 21 hari bulan 2, saya diminta untuk membawa jemaah umrah ke Mekah. Jadi tak dapat pergi. Kemudian ada lagi grup yang mengajak saya pada 9 hari bulan 3 untuk juga membawa jemaah umrah. Juga tak ada kesempatan. Nah, memang saya merancang-rancang sangat untuk ke Sabah. Saya teringin nak jumpa tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya nak menyebutkan pada tuan-tuan dan perempuan, walaupun mungkin pihak Korea, walaupun pihak suci, walaupun pihak evangelis, mungkin mereka cuba mengambil hati tuan-tuan dan perempuan dengan memberi pelbagai barangan dan hadiah. Tuan-tuan ambil barangan dan hadiah itu. Tetapi tuan-tuan jangan mengikuti apa yang dianjurkan oleh mereka. Dan tuan-tuan dan perempuan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya, cikgu-cikgu kita, ahli salimah di Sabah, ibu bapa, anak-anak semua,